Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulai dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, boleh dengar insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan dan peluang pada hari ini untuk sama-sama kita berkumpul pada pagi ini dalam satu majlis, iaitu majlis untuk kita sama-sama menghidupkan suasana ingat memperingati antara satu sama lain, dan seterusnya sama-sama kita ingin membina kekuatan kita, terutamanya di akhir zaman. Di akhir zaman ini yang mana kita amat memerlukan kepada peringatan-peringatan. InsyaAllah pada hari ini saya tak boleh nak buat panjang sebab ada satu appointment pukul 10. Jadi saya terpaksa buat pukul 9 dalam masa yang ringkas ini, insya-Allah. Pertama-tama kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan keizinan Rasulullah dengan keizinan Allah kita diberikan kekuatan untuk sama-sama kita mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Semalam kita bincang berkenaan tajuk Isra' dan Mi'raj di dalam Zoom, di dalam Zoom, dan salah satu daripada perkara yang berlaku ketika Isra' Mi'raj ialah apabila Allah Akbar. Tak mahulah dia punya apa? Dia punya pemegang lah cabut. Jadi salah satu perkara yang berlaku ketika Isra' Mi'raj ialah apabila Allah SWT telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu Allah memberikan kemuliaan kepada baginda Rasul, dan salah satunya ialah kemuliaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntunglah kita berada dalam kategori umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pilihan. Jadi daripada jutaan manusia yang ada, kita diberikan oleh Allah peluang untuk bersama-sama dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di akhir zaman ini, yang mana akhir zaman ini adalah merupakan zaman yang paling penting, kita zaman yang paling penting untuk kebangkitan Islam seluruh dunia. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman-zaman yang selepas sahabat, tabi'in dan sebagainya, maka pada zaman-zaman itu berbanding dengan zaman sekarang ini besar dia punya ganjarannya, besar ganjarannya. Kenapa? Setiap sesuatu yang kita lakukan itu akan diberikan 50 kali ganda berbanding dengan zaman sahabat. Dan kenapa? Sebab Nabi tak ada, Nabi tak ada bersama kita. Jadi kita lebih kepada sama-sama kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya tanpa buang masa, saya ingin sama-sama melihat kepada salah satu daripada sifat-sifat Rabbani di dalam ciri-ciri tarbiyah ataupun sistem tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita telah pun berbincang berkenaan sifat-sifat Rabbani
Yang mana yang pertama kita sebut bahawa kita sentiasa mengajak diri kita, diri keluarga kita, sahabat kita kepada Allah. Itu nombor satu. Maknanya kita nak latih diri kita ni hidup bersama dengan dakwah. Dakwah pada diri kita sendiri. Maknanya apa saja yang kita lakukan mestilah ke arah membina kekuatan kita mendekati Allah. Begitu juga dengan keluarga kita, begitu juga dengan kawan-kawan sahabat-sahabat kita, sentiasa dalam keadaan mengajak diri kita dan sekitar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama satu ciri Rabbani. Ciri Rabbani hidup bersama dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah lagi yang lebih baik perkataan, yang terbaik pekerjaannya daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita dah berbincang tentang sumbernya, iaitu Al-Quran. Kita dah bincang panjang lebar tentang Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan ada perbincangan lagi. Dan insya-Allah kita akan bincang satu masa nanti, diizinkan Allah, di mana kita akan menghayati Al-Quran dan menghafal Al-Quran bersama-sama. Kita akan buat kursus-kursus Al-Quran melalui apa namanya ni, pada Zoom ni. Kalau tak sempat jumpa, kita akan buat dan kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ini boleh mendekati Al-Quran, sayang Al-Quran. Jadi kita dah bincang sumber Rabbani. Yang ketiga ialah wasail Rabbani, jalan-jalan Rabbani, iaitu jalan itu kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita sendiri ini setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap masa dalam keadaan mengikut syariat Allah. Jadi apabila kita mengikut sunnah Nabi, maka maknanya kita mentarbiah diri kita. Lagi banyak sunnah yang kita ikut, lagi banyaklah tarbiyah yang akan berkesan dalam hidup kita. Lagi banyak maksiat kita buat, maka hakikatnya lebih banyak, lebih jauhlah kita daripada Allah. Dan kita tidak mentarbiah diri kita. Jadi kalau kita ingin menghidupkan wasail tarbawi, ataupun jalan-jalan, wasilah-wasilah tarbawi itu, hendaklah kita bersama dengan sunnah Nabi. Kita dah bincang dah, tajuk itu wasilah Rabbani. Yang keempat, kita sebut tentang matlamat tarbiyah yang bersifat Rabbani itu ialah membina kekuatan ummah, membina kekuatan taifah mansura, membina kekuatan al-ukhuwah, membina kekuatan untuk kita supaya dapat mentauhidkan Allah, supaya dapat menghidupkan gerakan tauhid, gerakan beriman kepada Allah, berjuang perjalanan Allah untuk menegakkan tauhid, la ilaha illallah. Kita dah berbincang dengan matlamat Rabbani. Dan yang kelima ni mungkin untuk kita tahu ciri yang saya nak sebut, ciri Rabbani yang ada dalam manhaj tarbiyah Rasulullah SAW, iaitu manhaj kehidupan kita. Maknanya sistem hidup kita mesti ada benda ni. Mesti ada benda ni, iaitu tarbiyah Islam mestilah bermula dengan mengetuk pintu hati kita. Mengetuk pintu hati kita. Jadi teras asas kepada tarbiyah itu ialah tarbiyah Rabbaniyah, ialah hati yang hidup dan sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang meyakini, akan pertemuan dengan Allah. Jadi yang pertama sekali dalam tarbiyah ini, dia bukan hanya sekadar ceramah, kita kata tazkirah, ataupun kita kata amalan-amalan, pengisian dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting sekali, sejauh mana dia boleh mengetuk pintu-pintu hati kita. Macam mana dia boleh memberi kesan kepada hati kita. Kerana hati itulah yang akan membina kekuatan untuk berubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat yang kita dah baca dah banyak kali kita huraikan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi maknanya apakah yang paling penting dalam tarbiyah? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah kamu merubah apa yang ada di dalam diri kamu, di dalam kehidupan kamu. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita sama-sama berada di dalam keadaan sabar, as-sabat, as-sabru was-sabat. Kita sabar dan kita berpegang teguh dengan dakwah, dengan Islam, dengan perjuangan, ialah kita hendaklah memastikan kita meningkat sentiasa. Meningkat sentiasa. Disebut hatta yughayyiru ma bi anfusihim, daripada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum itu, hatta, sehinggalah dia merubah apa yang ada pada dirinya. Jadi hakikat tarbiyah itu bukanlah banyak mana kita baca Quran, bukanlah banyak mana kita solat, bukanlah banyak mana kita duduk dalam usrah dan halaqah, bukanlah banyak mana kita duduk dalam program. Walaupun semua itu penting, semua itu penting, program-program penting, usrah, halaqah, baca Quran, bangun malam, semua penting. Tetapi
Yang mana satukah yang paling penting daripada program-program tadi ialah proses berubahnya kita. Proses berkesan kepada hati kita. Maknanya sesuatu itu menyentuh hati kita. Sehingga hati kita itu berubah menjadi lebih baik. Islah. Apabila berlaku perubahan, maka itulah perkara yang penting. Walaupun yang kita buat tu kecil aja. Apa yang kita buat tu? Baca bismillah. Nak minum, baca bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ataupun kita kata benda kecil aja. Kita berfikir, tengok pokok, tengok bangunan, tengok orang. Kita menyentuh hati kita. Jadi apabila sesuatu itu menyentuh hati kita, mengetuk pintu hati kita, sehingga menyebabkan kita tertingkat iman kita, bertambah yakin kita, bertambah keyakinan kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah nanti. Yakin kita. Dan kemudian kita mengharapkan rahmat dia. Kita takutkan azab dia. Bila hati tersentuh dengan perkara-perkara imaniyat itu, maka bermakna kita mempunyai ciri Rabbaniyah. Ciri manhaj tarbawi yang Rabbaniyah itu yang kelima, iaitu tarbiyah menyentuh, mengetuk, mengesani hati kita. Sehingga hati kita berubah. Kerana hatilah merupakan raja. Kalau baik, baik semua. Kalau rosak, rosak semua. Ala fil jasadi mudrah. Iza saluhat, saluhat jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Pada tubuh badan manusia ada seketul daging. Kalau baik-baik semua. Kalau rosak-rosak semua. Itulah dia hati. Jadi sebab itu inilah trust yang hendak kita bina dalam diri kita, itu hati kita, dan juga dalam masyarakat. Itu masyarakat, kita tengok masyarakat, sebab itu hakikat masyarakat bukan pada pakaian dia. Hakikat jamaah bukan pada keseragaman dia. Ada janggut, ada kopiah, semua pakai kopiah sama, semua pakai serban sama, semua pakai jubah putih sama. Hakikat sesuatu bangsa, sesuatu kaum, sesuatu masyarakat, hakikat keluarga kita, hakikat diri kita, sebenarnya sejauh mana hati kepada diri kita, keluarga kita, hati anak-anak kita, hati jiran kita, hati sahabat kita, sejauh mana hati itu disentuh oleh iman kepada Allah, disentuh oleh tarbiyah Islam tadi. Jadi sejauh mana hati itu disentuh oleh tarbiyah Islam, sejauh itulah hakikat sebenarnya kekuatan atau kelemahan kepada sesuatu bangsa itu, sesuatu masyarakat itu, sesuatu keluarga, malahan diri kita. Jadi kita lihat hari ini dalam maksud tarbiyah, manhaj tarbiyah Rabbani, manhaj sistem tarbiyah, sistem pendidikan yang bersifat Rabbani, yang bersifat ketuhanan itu, yang sebenarnya menjadi teras kepada kekuatan kita ialah yang kelima kita sebut ciri ini ialah dia menyentuh hati kita. Jadi apabila seseorang itu duduk dalam tarbiyah, duduk dalam jalan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, jalan untuk meningkatkan diri dia, maka yang diperhati bukanlah fizikal orang tu. Kita bukan tengok fizikal dia. Walaupun fizikal tu penting, tak ada fizikal macam mana kita nak kenal dia kan? Penting, tetapi yang lebih penting, yang paling penting, sejauh mana hati yang ada kepada seseorang itu dikesani oleh iman, dikesani oleh tarbiyah tadi. Sejauh mana dia berkesan. Sebab tu kita lihat hari ni, apabila kita melihat manusia contohnya, kita melihat manusia, apa yang membezakan seorang manusia dengan seorang yang lain? Hakikat dia kan. Kalau kita tengok dari sudut yang luarannya, mungkin rupa dia berbeza, mungkin pakaiannya berbeza, tetapi dari sudut hatinya kita tak nampak. Tapi dalam hakikat tarbiyah Rabbaniyah, dari sudut pendidikan Islam yang berbentuk Rabbani ini, maka hati itu adalah merupakan perkara yang menjadi sasaran. Jadi bukan saya sebut tadi, bukan banyak program, bukan banyak Quran, tapi sejauh mana Quran menyentuh hati. Bukan banyak solat, sejauh mana solat menyentuh hati, sehingga menyebabkan hati itu tersentuh, boleh menangis, boleh rasa kebesaran Allah, boleh merasai kehebatan Allah, boleh merasai kekerdilan diri kita, dosa kita. Sejauh mana dia menyentuh hati kita, maka sejauh itulah akan berlaku perubahan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah kamu merubah, meningkat apa yang ada di dalam diri kita. Ya, sebab itulah kita ingin duduk di dalam tarbiyah ini secara sedar. Secara sedar, bukan ikut taklid buta.
Ataupun ikut aja mentang-mentang lah kita ni anak ustaz, anak ustazah, mentang-mentang lah kita bapak kita ikut tarbiyah, ibu kita ikut tarbiyah, kita pun ikut juga. Dia bukan setakat mengikut. Tetapi kita berada dalam program, dalam proses, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat hati kita. Kita melihat hati kita. Adakah hati kita hari itu bertambah, meningkat imannya, perasaannya, rasa hatinya, kan? Kita kata naluri-naluri yang ada di dalam diri kita. Dan inilah sebenarnya yang menjadi teras di dalam usaha kita untuk mendidik diri kita dan mendidik masyarakat. Dibina bermula dengan hati itu sendiri. Dan inilah disebut sebagai tarbiyah rabbaniyah. Tarbiyah rabbaniyah itu ialah sentiasa mengetuk hati kita. Sebab itulah di dalam setiap aktiviti kita, di dalam setiap program kita, dalam setiap perbualan kita, percakapan kita, pergaulan kita, setiap aktiviti kita, maka hendaklah kita kita tujukan kepada hati kita. Kita nak menilai sesuatu, nak melihat sesuatu, nak menyentuh sesuatu dengan hati kita. Hati kita ini hendak kita tujukan. Sehingga akhirnya lahirlah apa yang digambarkan sebagai takwa. Atau kata Nabi apa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa kat sini. Ihsan kat sini. Dan ikhlas kat sini. Siddiq kat sini. Semua bermula di situ. Di sini kita lihat bahawa apabila hati itu berada dalam keadaan sedar, kita faham, kita sedar bahawa sesungguhnya apabila kita ingin memberi kesan, berubah, meningkatkan diri kita, itulah tempatnya, maka sudah tentulah kita pun menjaga, memelihara jiwa kita, hati kita. Ada lagu apa tu? Jagalah hati tu kan. Ada lagu tu kan. Jadi jagalah hati tu, memang betul lah jagalah hati. Tapi bukan dalam bentuk apa namanya, kita kata perkataan-perkataan, nyanyian-nyanyian, tapi dalam bentuk rasa hati kita. Jadi apabila hati kita itu sudah sedar, maka hati kita itu disentuh dengan iman, barulah kita boleh mampu menghubungkan manusia, menghubungkan kita dengan rahsia kewujudan, kehidupan, rahsia penciptaan Allah dan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila hati itu telah sedar, hati itu telah diikat dengan kekuatan, hati itu telah hidup, hati itu telah islah, baru dia boleh nak berhubungan rahsia kehidupan. Apa rahsia kehidupan? Apa rahsia kehidupan? Contohnya macam saya sebut semalam dalam Zoom semalam, saya sebut yang penting dalam hidup kita ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan Allah. Dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah bermakna kita berzikir pada dia kita sebagainya itu sebahagian kecil, sebahagian kita kata jalan-jalan nak berhubung dengan Allah. Tapi apa hakikat hubungan dengan Allah? Apa hakikat hubungan dengan Allah ini? Hakikat hubungan Allah ini ialah dalam hati kita ada perasaan kan, kita ni mendekati Allah, perasaan merasai kehadiran Allah, kewujudan Allah. Malahan kita ada satu kekuatan, satu perasaan yang menyebabkan kita rasa kan 3 perkara yang besar. Antaranya 3 perkara besar yang kita nak dapat daripada Allah. Yang mana dengan 3 perkara ni baru kita boleh kenal Allah. Kenapa? Kerana nak mengenal Allah. Kenapa penting kenal Allah ni? Kenal Allah ni penting sebab kenal Allah lah kita akan dapat yang lain. Al-ma'rifat, ma'rifatullah, al-awwaludin. Awaludin, yang paling awal di dalam agama itu adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Jadi nak kenal Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagi kita kenal dia dengan kita sembahyang puasa je. Itu semua merupakan jalan-jalan. Jalan-jalan merupakan kita kata wasilah, kita kata aktiviti, program. Tapi sebenarnya hakikat mengenal Allah tu dari sudut inda sufiyah. Inda sufiyah ni hakikat sufi, hakikat kebersihan orang yang menjaga kebersihan diri mereka. Kurang-kurangnya kita perlu 3 benda nak dapat kenal Allah ni. Apa dia? Yang pertama, Allah ampunkan dosa kita. Maknanya kita bertaubat, kita meninggalkan dosa kita, bencikan kelemahan kita, kita baiki diri kita tadi.
kita bertaubat, ampun. Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita dengan sayang yang khusus. Kan? Yang ketiga, Allah pun memberi rahmat kepada kita. 3 benda ni, beri rahmat. Bila kita ada 3 benda ni, kurang-kurangnya, maka Allah akan anugerahkan kepada kita nur, cahaya yang akan dipancarkan kepada hati kita sehingga hati kita kenal dia. Ni yang mahal sekali. Jadi yang mahal ni, kita nak kena faham bahawa Allah bagi cahaya kepada kita. Dan bila Allah bagi cahaya kepada kita, Allah bukan bagi cahaya dengan sebab banyak zikir. Walaupun berzikir itu satu yang Allah sayang, Allah suka. Tapi bukan sebab banyak zikir kita, maka kita dapat cahaya daripada Allah. Bukan juga kerana banyak sembahyang. Bukan kerana banyak amal. Kalau kita tengok amalan kita banyak korup. Sembahyang kita tak khusyuk, zikir kita pun tak khusyuk, zikir kita pun bercampur-campur, lalai. Dalam zikir kita lalai. Dalam zikir itu lalai. Macam mana zikir lalai pula kan? Kita zikir pada Allah. Tapi pada masa sama ada sesuatu yang lain lebih dekat dalam hati kita daripada Allah. Lalai. Kita sembahyang, lalai. Sembahyang pun boleh lalai. Kan? Apalagi zikir. Zikir ni di luar sembahyang. Sembahyang di dalam keadaan khusyuk sepatutnya lalai. Fawailul lil musallin. Maka celakalah ke atas orang yang solat. Allazina hum an salatihim sahun. Itu orang yang solat dalam keadaan lalai. Allazina hum yura'un. Dalam keadaan riak. Jadi celaka orang sembahyang. Sembahyang pun boleh lalai. Sembahyang pun boleh riak. Apalagi zikir. Jadi sebab tu zikir pun sebenarnya hakikat zikir ni yang sebenarnya bukanlah dia menyebabkan kita kenal Allah. Yang menyebabkan kita kenal Allah bukan zikir, bukan sembahyang, bukan puasa, bukan ibadah, bukan kita bertaubat, bukan. Itu semua hanyalah usaha kita, amal kita yang kita buat secara maksima. Tetapi di manakah makrifat Allah itu? Di manakah Allah bagi kita cahaya tadi sehingga hati kita disentuh tadi? Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kepada kita. Allah menganugerahkan kepada kita cahaya makrifat pada Allah. Cahaya untuk kita meningkat. Cahaya untuk kita kuat. Kan? Kita buatlah macam-macam. Memang Allah perintah kita buat. Ibadah wajib kita buat. Ibadah sunat kita buat. Ibadah haram. Bukan ibadah maksiat. Haram kita tinggalkan. Benda yang makruh kita tinggalkan. Jadi yang mazmumah, sifat-sifat buruk kita cela, kita tinggal. Sifat mahmudah yang mulia kita buat, kita tambah-tambah. Tapi bukan itu yang menyebabkan Allah bagi cahaya mengenal dia. Allah bagi cahaya mengenal dia dan hasil daripada apa? Anugerah Allah yang lahir daripada ampunan Allah. Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. And Allah kasih sayang pada kita. Allah rahmati kita. Maka dengan 3 perkara ini, dengan sifat Allah yang maha agung, maha sempurna, yang maha pemaaf, yang maha pengampun, Allah pun memberikan cahaya pada kita. Kita pun kenal Allah. Bila kita ada sifat ni, baru kita dapat makrifat. Jangan kita ingat, saya dah banyak semayang, saya dah banyak qiyamul lail, saya dah banyak usrah tak pernah tinggal, halaqah tak pernah tinggal, qiyamul lail tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal. Tapi kan, kita rasa kita dah kuat dah, kita rasa kita dah hebat dah. Rupa-rupanya kita semayang lalai. Allah cela kita. Kita bersedekah dalam keadaan kita berbangga-bangga, riak. Dan Allah SWT murka pada kita. Jadi sebenarnya kita jangan melihat bahawa kita boleh mendapatkan makrifat kepada Allah dengan amalan kita, tetapi sebenarnya dengan anugerah Allah. Dan of course lah, apabila kita beramal dengan ikhlas, kita melakukan istiqamah, kita buat sesuatu dengan baik, walaupun tak banyak, walaupun sikit, walaupun banyak, walaupun sikit, tak kira. Bila Allah ampunkan dosa kita, bila Allah terima amalan kita, bila Allah sayang pada kita, bila Allah rahmati kita, maka Allah pancarkan cahaya. Cahaya itu akan masuk dalam jiwa kita. Allah beri anugerah, maka kita mengenal Allah. Maka apa akan berlaku apabila kita mengenal Allah? Maka apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan melihat hakikat yang sebenar tentang kehidupan, hakikat yang sebenar tentang perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, zat Allah. Baru kita boleh nampak. Kalau tidak, kita tak nampak. Sebab tu makrifat kepada Allah ini sebagai asas kepada tarbiyah tadi, asas kepada tarbiyah kita kenal Allah tadi, dia tidak datang dengan mujahadah. Walaupun kita kena mujahadah. Mujahadah kena buat. Sembahyang, puasa, sunat kena buat. Tapi dia datang dengan anugerah Allah.
Masa bila Allah nak anugerah? Bila semayang tu betul-betul kita buat ikhlas, kita sungguh-sungguh rendahkan diri kepada Allah, kita buat dengan keadaan yang terbaik, maka Allah ampunkan dosa kita, Allah sayang kepada kita, and Allah SWT memberi rahmat kepada kita, di mana Allah gambarkan seseorang hamba itu datang mendekati aku dengan perkara yang wajib, kemudian dibuatnya yang sunat, ditambah lagi yang sunat, sehingga aku menjadi sayang pada dia. Jadi bukan sembahyang tu, tetapi bila Allah sayang pada dia, kan, bila dia buat dengan ikhlas, dia buat bersungguh-sungguh, perlahan-perlahan, istiqamah, maka aku sayang pada dia, kata Allah SWT dalam hadis kursi. Apabila aku sayang pada dia, maka jadilah mata dia melihat aku, dia melihat dengan aku. Mata itu melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, maknanya dengan peliharaan Allah, kan, dengan makrifat Allah. Kita mata melihat sesuatu, melihat, nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah bagi nampak. Telinga mendengar dengan sesuatu yang boleh menyebabkan kita mendekati Allah. Apabila kita telah memenangi keampunan Allah. Sebab tu kalau taubat, bukan taubat aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Taubat dengan sepenuh hati, menyesal. Kita menyesal akan dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Bertaubat sungguh-sungguh. Kemudian taubat dengan secara berkonsisten, secara bersungguh-sungguh konsisten, barulah Allah ampunkan dosa kita. Bukan kita yang nak mengampunkan dosa kita, Allah yang nak mengampunkan dosa kita. Bila kita syukur nikmat dia, Allah bagi nikmat, kita syukur, kita melaksanakan adab-adab yang syukur dengan penuh ikhlas, sungguh-sungguh. Dan akhirnya Allah SWT menggambarkan tadi, bila kita pun buat benda sunat, buat tambah benda sunat, aku menyintai, aku sayang kepada hamba aku. Maka dia melihat dengan aku, melihat dengan kuasa Allah, melihat dengan makrifat Allah, cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah. Maka Allah pelihara semua apa yang kehidupan kita. Maka apabila datang perkara itu, maka barulah digambarkan hati kita akan tersentuh. Baru hati kita akan tersentuh. Barulah hati kita akan meningkat. Barulah hati kita akan menjadi sesuatu yang membawa kepada perubahan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baru. Kalau tidak, tak jadi. Walaupun kita sembahyang banyak. Sebab tu kadang-kadang kita heran, kenapalah ya Allah, aku dah sembahyang dah, aku dah puasa dah, aku dah baca Quran dah, tapi sama aja. Semalam dengan hari ni sama, tak ada peningkatan. Sayang kita pada Allah sama, kan? Amalan kita sama, khusyuk tak berubah, sama. Kita dah sembahyang berapa tahun dah? Puluh tahun dah sembahyang, kan? Berapa ribu kali kita dah sembahyang, pergi Mekah lagi, pergi haji lagi, umrah lagi, dah buat macam-macam. Sedekah pun berapa banyak dah kita sedekah. Tapi kenapa tidak ada peningkatan dalam diri kita? Kenapa kita tidak berubah, tidak islah? Kerana Allah belum lagi mengampunkan dosa kita. Allah belum lagi memberikan kasih sayangnya yang khusus kepada kita. Allah belum rahmati kita dengan meningkatkan diri kita. Allah bagi rahmat kita, hidayah kita sekadar yang apa yang ada pada kita ni. Jadi sebab itulah kita kena beriktikad bahawa sebenarnya sesungguhnya kita kena rendahkan diri kepada Allah, sentiasa mentauhidkan Allah, sentiasa cuba berusaha maksimum yang kita mampu, sehingga Allah mengampunkan dosa kita, Allah memaafkan kita, Allah mengasihi kita, Allah merahmati kita. Maka apabila ada keampunan Allah, kasih sayang Allah pada kita, rahmat Allah, maka Allah akan anugerahkan cahaya. Allah akan pancarkan cahaya, lontarkan cahaya kepada kita, cahaya ma'rifatullah. Dan bila kita dapat cahaya ma'rifatullah, barulah kita akan mendapat sesuatu kekuatan. Ini dah disebut bagaimana mendapatkan ma'rifatullah inda sufiyah. Inda sufiyah ni melalui jalan pembersihan diri. Dan ada lagi inda usuliyin. Usuliyin ni maknanya melalui asas-asas agama. Tapi nak sebut macam ni, kita nak bincangkan mengenai bagaimana kita mendapatkan hati kita disentuh dengan pembersihan jiwa tadi. Maka apabila makrifat Allah huwa nur, al-ma'rifah huwa nur. Makrifat ni maknanya cahaya. Dan cahaya yang diberikan oleh Allah tadi kepada kita itu, sehingga akhirnya barulah kita kenal Allah. Baru kita kenal Allah. Macam mana kita kenal Allah tadi? Maka kita akan melihat hakikat yang berlaku. Contoh tuan-tuan dan puan, jika berlaku sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang menyedihkan kita. Apa dia yang menyedihkan kita? Katakanlah anak kita meninggal dunia. Sedih. Mak ayah kita meninggal dunia. Sedih. Aksiden, sedih. Kita sakit, sedih. Berlaku sesuatu yang menyedihkan. Kita akan rasa sedih apabila kita melihat perkara itu secara zahir. Betul?
Tengok anak meninggal, sedih tak? Sedih. Suami meninggalkan kita, kan? Suami meninggalkan kita, isteri meninggalkan kita. Sedih tak? Sedih. Kan? Ataupun kita kata harta, aksiden ke sebagainya. Sedih tak? Sedih. Kan? Apabila kita melihat zahir, hati seseorang itu akan sedih. Tetapi apabila Allah membuka, memberi cahaya kepada dia, Allah bagi cahaya kepada dia, maka dia bukan melihat yang zahir sahaja, dia akan melihat hakikatnya. Apa hakikatnya? Allah yang izin, Allah yang menentukan. Itu iradah Allah, kudrah Allah, ilmu Allah, kan? Kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Maka ketika itu hati dah tak sedih dah. Kenapa hati tak sedih? Kerana dia tahu walaupun yang hilang itu benda yang dia sayang, tetapi dia sayang pada Allah, dan dia tahu itu merupakan satu qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah hilang rasa sedih. Sedih tak hilang, dah hilang sedih. Kan? Dia boleh rasa tak sedih, rasa ataupun suka. Kita suka, seronok sangat dengan dunia contohnya. Seronok sangat dengan apa yang ada di depan kita ni. Bila kita mendapat sesuatu, kita dapat apa? Duit, orang bagi duit, dapat untung, meniaga untung. Kita dapat sesuatu yang apa namanya, kita kata orang hadiahkan kita ke apa kan. Kita kata best, kita seronok. Tetapi orang yang memahami hakikat tu, dia bukan hanya melihat zahir tadi, dia akan melihat pemberian Allah. Allah yang bagi. Maka keseronokan tu tidak terlalu seronok pada dunia. Dia seronok sebab Allah bagi dia. Allah bagi. Bukan seronok sebab benda dekat dunia tu. Begitu juga kehilangan tadi. Dia boleh sabar. Kenapa dia boleh sabar? Dia sabar sebab dia tahu hakikatnya Allah yang ambil. Nikmat tadi Allah yang ambil. Maka pada ketika itu dia rasa apa? Dia rasa sabar dia. Ya Allah, Engkau sayang kat aku. Engkau sayang kat anak aku sebab Engkau ambil anak aku daripada aku. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku redha. Hilanglah rasa sedih tu, dia pujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hubungan. Jadi ini hakikat apabila Allah melontarkan cahaya. Allah melontarkan cahaya kepada jiwa seseorang, dia akan melihat hakikat yang berlaku kepada kehidupan dia. Barulah dia kenal Allah. Bila hatinya telah diberikan cahaya. Ya, sebab tu hakikat tadi tu kita nak sebut kat sini bukanlah masalah sembahyang sikit, sembahyang banyak, puasa sikit, puasa banyak, tapi sejauh mana Allah ampunkan dosa kita. Kita bertaubat, kita bertaubat. Astagfirullah kita baca. Memang kena baca. Memang kita kena bertaubat. Tetapi bukan usaha kita, mujahadah kita yang menyebabkan kita kenal Allah, yang menyebabkan hati kita berubah dan meningkat. Tapi semua anugerah Allah. Semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita ingin merasakan bagaimana apabila kita melihat sesuatu, bila Allah memberikan cahaya kepada kita, maka kita akan nampak, oh ini sifat Allah, jalal Allah, sifat Allah yang maha agung, sifat Allah yang maha kuat. Dan kalau Allah ambil sesuatu, kita nampak, oh ini Allah punya kekuatan, Allah punya kehendak. Jadi dia tidaklah rasa apa? Sempit sangat sampai bunuh diri. Tak ada. Sebab dia tidak berputus dengan harapan kepada Allah. Jadi itulah sebab itu kita sebut di sini, apakah antara ciri-ciri Rabbani, ciri-ciri Rabbani yang ada kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah kehidupan kita ini, kita sentiasa meletakkan hati kita, jiwa kita untuk disentuh oleh iman. Hati kita mesti disentuh oleh iman. Bila hati kita disentuh oleh iman, apa maksud disentuh oleh iman? Yang pertama sekali, kita nak sama-sama mendekatkan diri kita dengan sifat-sifat Allah. Satu, perbuatan Allah. Itu iman. Jadi bila kita melihat sesuatu, ini af'al Allah, ini af'al Allah, ini af'al Allah, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Allah ada sifat Al-Jalal, Allah ada sifat Al-Jamal. Apa Jalal? Jalal ni yang menguasai. Yang menguasai. Allah yang menguasai. Yang maha berkuasa. Yang maha kuat. Maka kita tunduk pada dia. Kita rendahkan diri pada dia. Kita redha dengan qada dan qadar dia. Al-Jalal, yang maha agung, yang maha menguasai, yang maha mengalahkan. Al-Jamal, sifat-sifat Allah itu termasuk dalam Al-Jalal. Dan kemudian yang kedua, Al-Jamal. Jamal ni yang kita suka. Perkara yang kita suka, yang indah, yang cantik, yang kita seronok. Jadi Allah bagi sesuatu, maka kita dapat hubungkan dengan sifat Al-Jamal. Ini perbuatan. Jadi maknanya apabila hati kita disentuh dengan af'al Allah, kita melihat sesuatu dengan melihat ini adalah perbuatan Allah, af'al Allah, maka pada ketika itu
maka kita akan dapat hati kita ni kan mula dilontarkan oleh Allah cahaya Allah Subhanahu taala, maknanya dah sayang kita lah. Kalau hari ni kita melihat sesuatu, kita boleh melihat af'al Allah. Kita melihat sesuatu, kita boleh melihat sifat Allah. Kita melihat sesuatu berlaku satu pada kita, kita melihat asma Allah, zat Allah, sampai peringkat zat Allah. Maksudnya zat ni bukan nampak dengan mata tapi dengan hati kita, maka pada ketika itu maknanya Allah dah melontarkan cahaya-cahaya ma'rifatullah. Allah dah bagi dah cahaya ma'rifatullah. Maka bila Allah bagi cahaya ma'rifatullah, kita jadilah seorang yang melihat hakikat, bukan zahir semata-mata, bukan yang di luaran saja. Kita akan melihat secara sebalik daripada apa yang berlaku. Ini satu perkara yang penting untuk kita sama-sama rasa. Sebab itulah dalam ciri-ciri manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang kelima yang kita nak kena faham ialah bahawa dia mesti menyentuh hati. Tarbiyah mesti menyentuh hati kita. Dan maksud menyentuh hati ini bukanlah kita menangis saja, sentuh hati. Sentuh hati maknanya iman menyentuh hati kita. Perkara imaniyat berkaitan dengan ke sifat Allah tadi, perbuatan Allah, berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan qada dan qadar. Rukun iman, kan ada 6 rukun iman. Siapa ingat rukun iman? Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasulnya, beriman dengan kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan jin masuk tak? Jin. Jin pun masuk juga tapi bukan tak masuk dalam rukun iman. Dan ada juga orang tambah yang ke-7, beriman dengan jin. Kan? Sebab jin ni kan gaib, tak nampak. Jin ni tak termasuk rukun iman. Yang rukun iman 6 perkara. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beriman dengan Allah maknanya apa? Beriman dengan Allah ni nombor 1. Beriman dengan Allah ni maknanya kita nak apa? Kita nak kenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah? Tengok perbuatannya, kita tengok sifat dia, tengok nama-nama dia, kita hubungkan dengan kehidupan kita, kita bersihkan hati kita, nak iman dengan Allah. Kemudian kita beriman dengan dia punya apa ni, qadar dia. Yang pertama iman Allah lah dulu, kita kenal Allah. Mengenal Allah, sifat-sifat semua tadi. Kemudian kita mengenal apa? Mengenal dia punya apa, karakter dia. Allah suka apa. Ini satu sifat-sifat dia. Satu lagi, apa yang Allah redha, apa yang Allah murka. Kemudian yang kedua, beriman dengan malaikat. Apa maksud beriman dengan malaikat ni? Beriman dengan malaikat ni bukanlah kita nak sembah malaikat pula. Beriman dengan malaikat ni kita yakin bahawa di sekitar kita ni ada tentera Allah. Tentera Allah yang paling kuat sekali, tentera Allah yang paling kuat yang Allah cipta makhluk tadi, yang hebatnya, yang menjaga semua ialah al-malaikat. Malaikat lah. Kita tahu ada malaikat bersama kita. Malaikat yang menulis baik, malaikat yang menulis tak baik. Kemudian ada malaikat yang menjaga kita. Dekat kita ni ada malaikat jaga sebenarnya. Dan kemudian selepas itu, yang ketiga ialah beriman dengan kitab Al-Quran. Apa maksud beriman Al-Quran? Kita kena menghayati Quran, baca Quran, kenal Quran, baca Quran, dokong Quran, sokong Quran. Jadi kita kena hafal Quran. Jadi yang ketiga beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Rasulullah, dengan Nabi-Nabi, para Rasul, para Nabi. Maknanya kita lihat bahawa yang paling baik sekali di kalangan manusia, yang paling hebat di kalangan makhluk Allah ialah para Rasul. So kita contohi dia, kita jadikan sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita tahu bahawa kita nak kena jadikan sebagai uswah, sebagai qudwah kita, contoh kita. Yang keempat, yang kelima ialah beriman dengan hari kiamat. Ni hari kiamat salah satu ni kebangkitan. Salah satunya daripada kebangkitan, berlakunya kiamat, tanda-tanda kiamat, tanda kecil kiamat, tanda besar kiamat. Kita di fasa keempat, nak masuk jumpa Dajjal, nak masuk jumpa Dukhan, nak masuk jumpa Al-Mahdi, nak masuk jumpa Isa, nak masuk jumpa perkara-perkara yang lain. Ada tanda-tanda besar. Jadi kiamat beriman juga. Nak kena sebab tu kiamat ni bukan konspirasi. Kita mengkaji tentang kiamat bukan konspirasi. Mengkaji tentang Dajjal bukan konspirasi. Teori, bukan teori konspirasi, tetapi merupakan pengetahuan yang Allah perintah kita mengkaji. Dan yang keenam adalah qada dan qadar. Apa yang berlaku pada kita. Ini semua adalah imaniyat, perkara yang iman, yang mesti berjalan dalam hidup kita. Hati kita mesti disentuh oleh perkara-perkara ni. Macam mana kita nak berhubung dengan Allah, bertawakal dengan Allah. Macam mana kita nak munajat pada Allah. Ini semua benda yang bersifat imaniyat.
Jadi maknanya hati kita perlu disentuh dengan iman, sehingga hati kita itu akan tertingkat. Dan maka hati kita perlu ditubikan, diteruskan, dijalankan dengan iman tadi, sehingga akhirnya hati itu akan menjadi satu yang kuat, menjadi satu pemancar, maka dia akan merubah menjadi hati yang salim, hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat satu hari di mana pada ketika itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna malun, harta-harta kamu, wala banun, anak-anak kamu tak akan berguna, tidak akan bermanfaat, hatta illa man atallah sehinggalah seseorang itu berjumpa dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi ini kita, sebab itu saya sebut bila kata Rabbani, sebab tu kita nak tengok hari ni bila kita sebut kita berada dalam keadaan Rabbani itu, maka kita nak tengok hati kita disentuh oleh iman. And allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Allah bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dengan hati mereka tadi itu, orang yang beriman hati mereka akan jadi tenteram, hati mereka akan jadi kuat bila dia mengingati Allah, dan mengingati Allah itu akan jadi tenang. Jadi insya-Allah salah satu tanda bahawa kita benar-benar berada dalam tarbiyah yang rabbaniyah. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima ini ialah hendaklah kita memastikan bahawa hati kita disentuh oleh iman, hati kita disentuh. Jadi jangan rosakkan hati kita dengan maksiat, jangan rosakkan hati kita dengan makanan-makanan yang tidak tentu halal dan baik, iaitu halal dan thayyibah, makanan yang syubhah. Jangan kita masukkan dalam perut kita dengan makanan yang syubhah, kan dia akan menjejaskan hati kita. Setiap perkara yang maksiat akan merosakkan hati kita. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak perkara yang mungkin saya boleh sentuh pada pagi ini. Saya ada satu perjumpaan ataupun satu appointment lah pukul 10 ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi esok. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. So, pada hari ini tuan-tuan, kita melihat hati kita. Adakah hati kita meningkat imannya, meningkat kekuatannya ataupun tidak? Kalau meningkat, alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Kalau tidak meningkat, kita cari kat mana kesalahannya. Mungkin dosa kita, mungkin dosa-dosa kita, mungkin kelemahan kita, mungkin keaiban kita, mungkin kita tak jaga lidah kita bercakap aja, mungkin kita tak jaga mata kita, mungkin tak jaga telinga kita. Jadi kita sama-sama membina kekuatan-kekuatan yang ada insya-Allah hati kita, supaya hati kita itu tidak rosak. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita baca doa Rabbita. A'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin. Hamdan yuafi ni'maka fi mazila ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka 'ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamaman al-ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju gharak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna 'ala tariqud da'wah wa tariqut tarbiyah wa tariqul jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tolong panjang-panjangkan kuliah kita pada pagi ini dan juga kuliah-kuliah yang lain kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dapat hidayah semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk beramal. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.